matematiknya kan. Kalau dari segi matematiknya, tadi yang tak buat ada 3 orang je. Lepas tu bila tanya yang buat, ada 9, 10, 11 orang je. Yang selebihnya tu kat mana? Madam, saya buat tapi ada yang tinggal. Okey, maksudnya dah try buat lah kan? Okey, Saya tak try apa. buat. Sebab kelas sebelum ni saya tanya ramai yang tak try buat lagi. So, tak ada apa nak didiscusskan sebab dia orang tak try buat. Minggu lepas banyak assignment kena hantar. Minggu ni ada banyak, Madam. Okey, kejap. Kejap nak pasang wire. Okey, so 4.1 nak tanya soalan mana? .1 ada nak tanya tak soalan mana-mana? Tak ada. Soalan 1. 1, 2, 3, 4 tu senang je sebab dia just tanya how to buat equation dengan daripada equation tu kita cari dia punya center dengan radius. Macam saya katalah, kalau soalan tu dia dah bagi kita equation, kita boleh cari dia punya center dengan radius. Dan kalau kita ada center dengan radius, kita boleh dapatkan kita punya equation. So macam circle ada 2 lah, sama ada dia uh, standard form ataupun general form. Okay. So 4.1 tak ada apa-apa nak tanya. Semua boleh buat. Boleh Madam. Okay. Kita pergi kepada 4.2 lah macam tu. 4.2 ellipse. Saya minta buat soalan 1 dengan 3. Soalan nombor 2 tu guna kaedah completing the square. So kalau dah dapat buat 1 dengan 3, boleh sambunglah buat soalan nombor 2. Okay, so hari ni kita discuss tengok soalan 1 dengan 3. 1 tu ada masalah tak? 4.2 question 1. Ada Madam. Yang mana tu? E dengan F. E dengan F. Lagi? Tak dengar. Siapa tu cakap tu? Suara putus-putus. Oh, Gayatri. Gayatri, I tak dengar. Soalan mana Gayatri? Boleh tulis kat chat kalau tak ni. Yang lain boleh dengar suara saya jelas tak? Okay, 4.2 number 1C. Boleh Madam. Okay. Madam, 4.2 1B. Dadu. Dice. Ke? Tanyizin? Boy. Boy. Ball. Okay. Okay, saya ulang balik. 4.2 number 1B, number 1C, number 1E, number 1F. Lagi? Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita boleh start buat ya. 4.2. Boleh everyone? Boleh, Madam. Okay, semua nampak skrin saya? Nampak. Okay, kita pergi kepada muka surat 31. So this is the question yang kita nak buat. Question 1B, 1C, 1E dengan 1F. Okay. Sekejap saya nak kena reply ni. Jawapan yang mana? Oh.
Sum of the distance from the foci of an ellipse is okay. Kita pergi kepada soalan 4.2. Kenapa dia tak bagi saya tulis? Kenapa dia padam? Sekejap ya. Saya restart webcam ni. Okay, nampaknya saya kena restart balik saya punya ni. Dia tak nak. So, kena restart. Bukan restart komputer, restart OneNote tu je. Alright. Okay, kejap. Macam ramai yang tak ada ni sebenarnya. Ramai keluar masuk. Awang ada awang? Nampak awang tadi dia masuk lepas tu dia keluar. Line dia tak okey ke apa? Azhar okey Azhar? Azhar pun nampak keluar masuk tu. Ya, madam. Awang ada? Saya share dengan Nafiq, madam. Okay. So kita pergi kepada soalan 4.2 tadi. Baru boleh tulis. Tadi tak boleh tulis. Okay, tengok semua orang soalan dia 4.2. Soalan number 1B yang Tan Yizin minta 2x squared plus y squared okay, plus 1 over 2 y squared is equals to 8. Okay, bila kita kata equation of an ellipse, dia mesti equals to 1. So, dia tak boleh equals to nombor lain. So, macam ni dia equals to 8 kan. So, apa yang kita kena buat? Kita kena bahagi everything dengan 8 lah supaya kita equals to 1. Okay, divide by 8, divide by 8, divide by 8. So, kita akan dapat x squared 2x squared over 8, potong-potong kita akan dapat x squared over 4. Okay, 1/2 bahagi 8 ni ramai yang macam confused. Okay, kalau tak tahu, tekan je lah kalkulator. 1/2 bahagi 8. Dan sebenarnya dia adalah 1/2 darab 1/8. Dan dia adalah equals to 1 over 16. So, kalau awak tekan kalkulator, awak terus dapat 1 over 16 lah. So, macam mana nak tulis 1 over 16? It is actually y squared over 16 equals to 1. So, bila dia dah equals to 1 macam ni, barulah kita kata dia adalah equation of an ellipse. Dia mesti equals to 1. Baru kita kata dia adalah equation of an ellipse. Okay. So, daripada sini kita boleh dapatkanlah dia punya nilai a squared. Sebab saya kata a mesti dengan x. So, a squared equals to 4. B squared equals to 16. And then center. Kita dapatkan center daripada kita punya soalan ni. Center tu kat mana? Dekat x dengan dekat y kan? Sebab x ni adalah x minus 0 squared. So y ni pun y minus 0 squared. So center kita adalah 0, 0. So 3 information ni kita dapat daripada soalan. So ramai yang tak boleh buat soalan ni sebab 1/2 bahagi 8 ni ke? Soalan saya? Yang tanya ni? Tak ada masalah. Ha? Faham. Tak faham. Okey, sekarang dah faham? Faham. Okay. So, since kita tengok value A kita adalah 2 dan B kita adalah 4. So, B is more than A sebab ada lagi yang masa weekend hari tu dia tanya sebenarnya macam mana nak tentukan sama ada dia horizontal ataupun vertical. Kan saya kata kalau B more than A maksudnya yang atas lagi besar daripada yang X, yang Y lebih besar daripada yang X. Maksudnya dia vertical lah. Dia vertical. So, kita buat macam ni. Kalau A lebih besar daripada B, maksudnya A kan dia associate dengan X.
B dia associate dengan Y. So nampak dia akan jadi horizontal. So since kita ada B lebih besar daripada A, maksudnya elips yang kita akan dapat nanti adalah vertical. So bila kita tahu elips yang kita dapat tu adalah vertical dan center dia dekat kosong-kosong. So untuk dapatkan dia punya vertex, foci, okay, kita boleh lukis dulu elips tu, lebih senang lah. Kita lukis lebih mudah. So bila kita tahu dia adalah elips yang vertical, kenapa dia padam? Oh, sebab kat situ pemadam. Okay, so saya lukis dulu elips saya. Okay, macam ni kan. So ini adalah elips dan kita nak lukis kita punya paksi. Ini paksi saya. Macam tu lah lebih kurang. Okay. Kenapa saya buat paksi saya macam ni? Sebab saya tahu center saya dekat kosong-kosong. Okay, so bolehlah saya lukis elips tu betul-betul dekat tengah macam ni. Alright, so daripada sini kita akan dapat kita punya this is your y axis, this is your x axis. Okay, dan A adalah plus minus 2. Ingat, A sentiasa associate dengan X. Maksudnya plus minus 2. Kalau dekat sini kosong, maksudnya dekat sini 2, dekat sini negatif 2. So vertices awak pula untuk yang major axis ni, major axis, B adalah plus minus 4. So maksudnya kalau kat sini kosong, dekat sini Y kita 4, dekat sini Y kita negatif 4. Okey, ini bukan vertices lagi. Sebab vertices tu, vertex tu, bucu, dia mesti in terms of point. Apa maksud point? Point maksudnya mesti ada X dengan Y lah. So bila kita nak tulis kita punya jawapan untuk vertex, vertices. So vertices kita ada 4. Ini 1, 2. Ini untuk yang kat major axis. Untuk yang minor axis pula 1, 2 macam tu. So selalunya vertices ni merujuk kepada major axis. So kita baca macam mana cara nak tulis ni. Nampak macam senang. Tapi ada orang kadang-kadang dia tersalah. Dia ingat 4 dengan negatif 4 Tak, dia sebenarnya 0, 4 dengan 0, negatif 4. Okay, ni untuk major axis. Untuk minor axis pula adalah, baca elok-elok. Ini apa? Ini adalah 2, 0 dengan kat sini adalah negatif 2, 0. Baca elok-elok. Awak tak perlu pun sebenarnya nak hafal HK ke apa ke. Ingat saya kata mungkin buku rujukan ataupun dekat dalam YouTube ke, dekat dalam website ke, dia suruh awak hafal untuk cari vertices ni HK plus H plus K. Untuk saya tak perlu pun hafal. Asalkan awak boleh lukis dan faham kedudukan dia. So awak tahulah apa itu dia punya vertices. Okay, untuk dapatkan foci pula. Untuk dapatkan foci ni kita perlukan nilai C. So kita dah ada A, kita dah ada B. Macam mana nak cari nilai C? So kalau kita ada A, kita ada B. C squared adalah yang besar tolak yang kecil. 16 tolak 4. Which is 12. So C sebenarnya adalah plus minus square root 12. So plus minus square root 12 tu dekat mana? Foci mesti berada dekat sini dengan sini. So this is square root 12. Dekat sini negatif square root 12. So kalkulator awak mungkin akan bagi bacaan yang simpler lah, simplified lah untuk set 12 ni. Okay, so foci kita adalah ini nilai Y, square root 12 dengan negatif square root 12 ni. So dia punya X adalah kosong dengan square root 12 dengan 0 negatif square root 12 macam ni. Ini adalah kita punya foci. So kita tengok jawapan belakang, betul tak kita punya vertex dengan foci kita untuk 4.2 question B. Okay, betul. Sama macam yang kita dapat. Kita ada center 0, 0. Kita ada vertices 0 dengan plus minus 4. Okay, ini untuk minor vertices dan kita ada foci kita 0 plus minus 12 macam tu. Dan soalan juga suruh kita cari major axis. So major axis tu dekat mana? Major axis ini daripada 4
sampai -4. So, berapakah panjang? So, kalau tadi vertices dengan foci ni kita mesti tulis di dalam bentuk point X dengan Y. Tapi major axis dengan minor axis dia dalam bentuk distance. Maksudnya value lah. Major axis 4 darab 2, 8. Dan minor axis 2 darab 2 which is 4. Macam tu. So ada tak apa-apa yang saya buat ni yang tak faham dan nak tanya lagi? Ada tak? Dah faham madam ni? Okay, very good. So yang ni yang B. So kebanyakannya bukannya tak boleh nak tahu, cuma mungkin confused dengan equation tu. Contohnya macam 1C tu. 1C kita ada y squared plus 4x squared equals to 1. Saya kata ellipse mesti dia equals to 1. Tapi ni ada 4 cikgu. Tak boleh. Macam mana? Takkan semua nak bahagi dengan 4? Tak boleh. Kita tak boleh bahagi semua dengan 4. Sebab nanti kita punya equation dekat tepi ni dah tak equate to 1. Dia equate to 1/4 pula. Tak boleh. Bukan equation of ellipse dah. Sebab equation of ellipse dia mesti equals to 1. So kita kena ubah cara tulis untuk equation ni. Sebenarnya kita ada y squared equals y squared over 1 plus, instead of writing it as 4x squared, kita boleh tulis dia sebagai x squared over 1 over 4. Ini dengan ini adalah benda yang sama. X squared bahagi 1/4. Kita tak boleh tulis macam ni. Dia adalah x squared darab 4/1. Dia adalah 4x squared. So sama tak ini dengan ini? Ini sama tak dengan ini? Sama. Kita cuma tukar cara tulis dia sahaja. So itulah trik soalan ni dekat awak. Okay, so dia adalah x squared over 1 over 4 equals to 1. Nampak? Kita tak bahagi dia dengan apa-apa. Kita cuma tukar cara tulis ini kepada ini sahaja. Macam tu anak-anak? Boleh faham? Faham madam? Faham. Okay. So daripada sini tahulah kita punya nilai A. A squared equals to 1 over 4. Ingat saya kata A always associate dengan X. Dan B squared is equals to 1. So kalau awak nampak dekat sini, siapa yang lebih besar, B ke A? B lebih besar daripada A. So maksudnya kita akan dapat ellipse yang vertical. So A is equals to plus minus 1 over 2. B is equals to plus minus 1. So daripada sini buatlah ellipse macam yang kita buat tadi. So dah dapat A, B, kita boleh cari C. C squared adalah yang besar tolak yang kecil. So 1 tolak 1/4 dapat 3/4. Dan awak juga selain daripada dapat nilai A, B, kita juga tahu dia punya center. So center untuk soalan ni adalah 0, 0. Okay, boleh terus buat tak yang ni? Yang ni tak ada masalah. Senang sebab ellipse ni dia punya center dekat 0, 0. So kalau kita tengok dekat jawapan tu, dia dah siap lukis dah untuk awak. 1C. Okay, kita punya center dekat 0, 0. Lepas tu kita punya nilai vertices kita ke atas tu 0, 1 dengan 0, -1 lah dekat bawah. Okay, dapatkan nilai fokus dia 0 set 3 over 2 ni dia dapat daripada sini. C squared equals to 3 over 4. Maksudnya C equals to plus minus set 3 over 2. Macam tu. So ni kalkulator awak boleh bagi bacaan lah. Okay, yang ni boleh buat ke dia punya ellipse tu sendiri? Boleh lukis sendiri? Ni center. Ni jarak dekat x-axis. Ni jarak dekat y-axis. Ini dia punya jarak dekat fokus. Boleh ke? Boleh madam. Okay, so problem dia sebenarnya nak dapatkan nilai A dengan B tu je lah saya rasa. Okay, itu satu. Okay, next one kita try buat. Panas lah. Sekejap
Mengganggu tak kipas ni? Hello? Cuba kita. Tak madam. Boleh ke saya pakai kipas? Sikit. Saya cuba menghalang dia dari kena kat mic ni. Okey ke? Hello? Suara madam kurang jelas. Oh. Sekarang dengar? Lebih jelas madam. Okey. Terima kasih. Okey, kita pergi kepada 1E. Sebab tadi saya nak minta awak buat sendiri sebab senang. Center dia kosong-kosong. Sekarang kita nak tengok pula kalau center dia bukan kosong-kosong lah. So, kita ada x minus 2 squared plus y minus 1 squared equals to 1. Dia ada over 4 over 9. Ingat saya kata a squared always associate dengan x. So, a squared equals to 9. A equals to plus minus 3. Kita ada b squared is equals to 4. B equals to plus minus 2. Okay, dan daripada sini kita akan dapat dia punya center. What is your center? Center kita 2, 1. Dan kita dapat nilai c squared. Mesti yang besar tolak yang kecil. So, yang besar kita 9 tolak 4. So, 9 tolak 4 berapa? 5. So, equals to 5. So, maksudnya C is equals to plus minus 5. Macam tu. Okay. Okay, A, B dengan C, center kita dah ada. Once kita dah ada semua ni, kita boleh lukis kita punya ellipse. Tapi kita nak tengok juga ellipse kita ni vertical ke horizontal. Awak rasa ellipse kita ni vertical ke horizontal? Horizontal. Horizontal sebab A lebih besar daripada B macam tu. Okay, saya dah ulang banyak kali dah cara nak bezakan ellipse kita ni. Sekarang kita tengok. Tak, kenapa setiap kali saya nak lukis dia macam tu. Alah comelnya. Oh, boleh besarkan Okay, so sorry, horizontal apalah buat besar-besar pun. So sekarang kita nak tengok dekat mana kita punya center. So center kita tadi dekat sini. Ni center kita adalah berapa? 2, 1. So 2, 1. So maksudnya paksi X dia 2, paksi Y dia 1. So bila saya ada garisan macam ni. So ini adalah dekat paksi. Saya nak buat garisan putus-putus. Boleh ke dia bagi garisan putus-putus? Bukan. Shapes. Bukan juga. Okay, tak apalah. Okay. Ini. Sebab ini adalah 2. Kita punya nilai A adalah, nilai B kita adalah 3. So, macam tu. Okay. So, ini adalah paksi Y, paksi X saya. Kenapa paksi X saya dekat bawah? Sebab ini adalah line X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. So, dekat bawah. Sekejap Saya suka lukis ellipse dulu. Ingat tak saya kata? Saya tak suka lukis dia punya point dulu. Saya suka lukis ellipse dia dulu. Okay, daripada ellipse ni baru kita akan lukis dia punya axis. Kenapa kita tak boleh lukis axis dia? Sebab sekarang ni saya nak tahu dia punya kedudukan axis tu kat mana. Dekat luar ellipse ni ke? Dekat dalam ellipse ni ke? Tak apa. Saya buat ni dulu. So, alah, kenapa padam pula? So tengok cara lukis ellipse dia. Mula saya lukis ellipse. Lepas tu saya dapatkan dia punya center. Lepas tu saya dapatkan dia punya minor vertex ni. Boleh tak sesiapa bagi tahu saya apakah minor vertex yang saya ada dekat atas ni? Apa point dia? Okay, nilai X dia tak berubah. Sebab bila kita ke atas ataupun ke bawah, nilai yang berubah adalah nilai Y. So dia punya X tetap 2. Nilai X dia tetap 2. Tapi apakah nilai Y dia?
Anyone boleh bagi tahu saya? Hello? H5P tu ada lagi tak dengan saya? Ke saya dah terleft? Tiga Ada, madam. madam. Ada. Okey, berapa tadi kata 3. Betul? Kenapa dekat atas ni 3? Okey, tengok baik-baik. Dekat Sebab sini B2. sebab kita punya B sama dengan 2. Macam mana saya tahu B sama dengan 2 ni? Saya dapat kat atas ni. Dan saya juga tahu kalau ke bawah dia akan tolak 2 lah. So 1 tolak 2 dapat -1. So ini yang menjadikan kita punya elips tu sukar kalau kita punya center bukan dekat kosong-kosong. So ingat center kita bukan sentiasa dekat kosong-kosong So kalau kat sini 2, 3, sini 2, 1. So dekat bawah ni dia akan jadi 2, -1. -1. Okay, very good. So dah nampak lah dia punya minor vertex ni. Okay, boleh tak awak bagi tahu kat saya dia punya major vertex pula? Okay, major vertex dia. Okay, ingat. 5, 1, Okay, bila -1, 1. betul. Bila kita ke kiri ataupun ke kanan, yang berubah adalah nilai X. So yang tetap adalah nilai Y. So saya suka buat macam tu supaya saya tak careless. So saya kena dapatkan nilai X saya apa. So 2 tambah 3 sebab jarak daripada sini ke sini adalah nilai A. So A kita adalah 3. Jarak daripada sini ke sini adalah -3. Sebab tu A tadi ada positif 3, negatif 3. Sebab kalau ke kanan dia positif, kalau dia ke kiri dia negatif macam tu. So 2 tambah 3 dapat 5. 5, 1 dan 2 tolak 3 dapat -1. Betul tak? Betul madam. Okay, so ini adalah kita punya vertices. Major vertices dengan minor vertices. Okey. Sekarang value yang kita perlu cari selain daripada 5 point ni kita ada 5 point 1, 2, 3, 4. 4 ni vertex dan center yang kelima. Selain daripada 5 ni, apa lagi nilai yang awak perlu cari? Nilai yang awak perlu cari adalah focus. Focus sentiasa berada dekat major axis. So kalau major axis kita paksi X, fokus kita pun dekat paksi X juga. So ini saya pakai pen lain lah untuk fokus. So ini adalah kita punya fokus. Ini adalah kita punya fokus. Dan tengok fokus ni nilai X dia yang berubah sebab kita ke kiri ataupun ke kanan. So kalau kita ke kiri ataupun ke kanan nilai X yang berubah. So dia akan jadi 2 tambah set 5, 1. Kalau yang belah kiri pula dia akan jadi 2 tolak set 5, 1. Okey. Okay, saya labelkan this is your center, this is your vertices, this is your vertices, this is your vertices, this is your vertices lah. Ni V minor. Ni vertices major. Okay, macam tu. So dah lengkap dah kita punya orang kata apa? Paksi. Kita punya elips. So sekarang kita nak buat kita punya paksi. So untuk dapatkan kita punya paksi, sebab paksi kita dia ada kosong-kosong. Titik penentunya adalah kosong-kosong. So kita dapatkan what is your origin value. Kat mana nilai kosong-kosong. So kalau kat sini 2, okay, awak pun tekan calculator lah. 2 tolak set 5 ni dapat positive value kan negative value. Boleh anyone try tekan untuk saya? 2 tolak set 5 tu positive value ke negative value? Negatif, madam. Negative value. So maksudnya kita punya paksi X kita, paksi Y kita akan berada dekat sebelum masuk kat dia ni lah. So ni -1. 2 tolak 5 ni berapa nilai dia? Kalau dalam perpuluhan? 0.236. 0.236. Negatif kan? Negatif, madam. Negatif 0.36. 2. Okay, so kita akan ada paksi Y kita berada somewhere around here lah. Madam, 0.2. 0.2. Okay. 236. Okay, kejap. Saya lukis ni. Kejap lagi kita tukar yang tu. Okay.
Tak boleh. Okey. Macam tu. Ni berapa tadi? 0.236. Macam tu lah. Tapi yang penting dia negatif. Maksudnya kita punya paksi Y ni mesti berada sebelum dia. Macam tu. Lepas tu kita check pula paksi kita punya paksi X tu nak letak kat mana? Nak letak kat sini ke? Nak letak kat sini ke? Nak letak kat sini ke? Kat sini ke? Kat sini ke? Macam tu. So untuk dapatkan kedudukan kita punya paksi X tu kita check lah kita punya value Y ni. So Y ni 3. Ini 1. Ini negatif 1. So kosong tu akan berada dekat mana? Kalau dekat sini 3, dekat sini 1, dekat sini negatif 1, kosong tu mestilah akan berada somewhere di antara 1 dengan negatif 1 ni. So bila kita buat kita punya garisan, kita boleh buat garisan dia somewhere around here. Can be your paksi X kita. Okay. So maksudnya dekat sini adalah kita punya nilai 0, 0. So this is the tricky part. Bila kita punya center kita bukan dekat 0, 0. Bila center kita dekat 0, 0, nampak saya tak lukis dulu paksi ni. Paksi ni saya buat last sekali supaya kita punya elips tu cantik. Okay, apa akan jadi? Salah ke kalau awak buat paksi dulu? Awak buat paksi dulu, lepas tu awak buat point dia, tak salah. Tak salah. Tapi saya takut nanti bila awak cuba nak connectkan setiap point tu, dia tak jadi ellipse. Nampak tak? Dia jadi macam ikan dugong ni. So dia, kenapa dia jadi macam ni? Sebab awak lukis point dulu, baru awak cuba connectkan dia untuk dia dapatkan ellipse. Ataupun awak cuba jadikan dia ellipse, tapi awak tak guna points yang awak buat tu, so kena buat semula. So itu adalah orang kata apa, cara yang salah lah untuk lukis ellipse. Sebab nanti at the end of the day awak tak dapat satu bentuk ellipse yang cantik macam ni. So bila dia tak nampak ellipse yang awak buat tu adalah ellipse yang cantik macam ni, dia akan persoalkan lah. So dia tak akan bagi markah shape ellipse tu lah untuk awak walaupun labeling awak ni betul. Sebab awak tak lukis ellipse tu dengan betul. So itu adalah tipsnya. Walaupun saya tahu mungkin awak tak jawab soalan ni secara ada working, kena sketch ke apa. Tapi nanti awak akan gunakan info ni dekat universiti nantilah. So nanti nak lukis ellipse masa dekat degree, first year degree dah tak reti. So ini caranya lah untuk lukis ellipse. Okay. Faham ke? Faham, madam. Okay, very good. So kalau kita nak lukis kita punya, dia kenapa dia tak nak bagi saya padam ni? Choose eraser. I'm choosing the eraser. Okay, dia dah start. Okay, tak apalah. Kalau kita nak cuba orang kata apa, lukis dia punya major axis dengan axis pun boleh. Awak buatlah line putus-putus ni. Ini adalah dia punya minor axis. Ini adalah dia punya major axis, macam tu pun boleh, tak ada masalah. Okay. So as long as kita tahulah dekat mana kita punya major axis, minor axis, dengan bezakan dia dengan paksi Y dengan paksi X tersebut. Okay, dan F tadi pun sama juga saya rasa. Masalah F adalah dia punya center bukan dekat origin. So F tu question number, okay, saya rasa saya punya ni dah gelong. Saya kena tutup dulu saya punya OneNote ni. Okay, nak try buat 1F? Boleh juga, madam. Okay. So kita buat 1F. Kita ada, kasih ya, walaupun bagi respon macam ayat pendek-pendek je, saya sangat menghargainya. Sebab sedih bila kita cakap seorang-seorang. Okay, so kita ada nilai ni dah sama dengan 1. So kita tahu ini adalah ellipse equation sebab kita dapat nilai equation dia equate to 1. So dia adalah ellipse. So kita dapat dia punya center. Can anyone tell me what is the center? Madam. Ya. Madam Oh, ada saya share tak screen.
Screen. Excited Screen sangat tak ni. ada. Okay, screen tak ada. Okay, ni screen ada. Screen ada tak? Ada. So Boleh kita lah. ada equation equate to 1. So anyone can tell me what is our center? Center saya 31. 31, very good. Dan daripada sini juga saya dapat A squared sama dengan 9, B squared sama dengan 25 dan C squared equals to 16. So bila saya dah ada 4 information ni, dapatlah A equals to plus minus 3, B equals to plus minus 5. Okay, of course awak tahu the next thing yang saya akan tanya adalah ellipse kita ni horizontal ke vertical? So horizontal ke vertical? Vertical. Vertical. Vertical sebab B lebih besar daripada A. So dia akan jadi vertical macam tu. So kita pergi balik kepada kita dah once dah ada dah keempat-empat benda ni, kita boleh dapatkan dah kita punya ellipse tu. Okay, saya tak suka cari point dulu sebab saya tahu kita boleh terus dapatkan point tu daripada ellipse kita. So kita pun lukislah ellipse yang vertical macam ni, tak apa. Saya suka lukis besar-besar supaya nampak. Macam tu. Okay, sekarang kita tahu kita punya center dekat 31. Saya kata tadi saya tulis dulu center saya. So center saya, okay, this is 3, 1. Dan daripada center saya boleh dapatkan saya punya vertex untuk ini dengan untuk minor vertex saya. Okay, untuk minor vertex saya dapat berapa? Apa yang berubah bila saya kata saya ke kiri ke kanan, yang berubah adalah nilai X. So dekat sini kekal 1 lah, nilai Y dia kekal 1. So untuk X dia sentiasa associate dengan A. So nilai A saya tadi plus minus 3. So maksudnya kita akan tambah 3 dan tolak 3. So tambah 3 saya dapat 6. Tolak 3 saya dapat 0. Setuju semua orang? Laju sangat Setuju ke? madam. Laju ke? Madam. Boleh ke? Boleh. Okay, so ini untuk nilai vertices yang X. Untuk nilai vertices yang dekat B pula, maksudnya dekat Y, so kita ada plus minus 5. So bila kita naik ke atas bawah, so apa yang berubah? Kita ada kat sini 3, 1 tambah 5 dapat 6, tambah 5. So kat bawah kita akan tolak 5. So siapa yang akan tolak 5? Nilai Y lah. Sebab nilai X kita tetap sama 3. 1 tolak 5 dapat negatif 4. Macam tu. Okay. So ini adalah kita punya vertices settle. Sekarang kita nak cari focus pula. Focus. So this is our focus. So nak dapatkan nilai focus tu, dia berapa? Nilai X dia kekal sebab kita nak ke atas ke bawah. Ni pun lagi satu nilai fokus kita. Nilai X kita kekal sebab kita nak ke atas bawah. Tadi kita dapat berapa fokus kita? Jarak dia 4 plus minus 4. Maksudnya daripada center kita akan tambah 4. Daripada center kita akan tolak 4. So kalau kita tambah 4, 1 tambah 4 dapat 5. 1 tolak 4 dapat negatif 3. Okay, very good. So ini adalah benda yang kita dapat. So this is your vertices, this is your center, and this is another major vertices. Ini adalah minor vertices, ini adalah minor vertices. So daripada sini kita dah dapat ellipse kita yang cantik, cuma kita nak jadikan ellipse ni berada dekat atas paksi Cartesian coordinate kita. Cartesian maksudnya X dengan Y lah. So saya ada saya kena cari kat mana kosong-kosong tu. So kita dapat dah sebenarnya satu nilai ni 0. So maksudnya dekat sini adalah kita punya nilai X sama dengan kosong. So maksudnya dekat sini adalah kita punya nilai Y. Macam mana saya nak jangan degil. Jangan degil kat sini. Lepas tu yang ni pula kita boleh
Boleh Okay, saya cubalah lagi sekali lukis saya punya nilai. Saya punya paksi. Saya nak dekat sini dia. Nasib baik dia tak degil. So ini kita punya paksi Y kita lah sebab dia tegak macam tu kan. Paksi Y. Paksi Y dan kita tengok paksi X kita. So kalau kat sini kosong, untuk nilai Y pula kat mana kosong. So kalau kat sini 6, kat sini 5, kat sini 6, kat sini 5, dekat sini 1, dekat sini -3, dekat sini -4 kita cerita pasal nilai Y. So dekat mana kita punya nilai kosong tu? So 1, inilah kosong, -1, -2, -3. So it's somewhere around here. So saya boleh lukis saya punya paksi X tu macam ni pula. Okay. So this is our paksi X. Macam tu. So itulah cara untuk saya tahu dia punya nilai dia punya paksi dekat mana. So kita check dengan jawapan belakang betul tak saya punya paksi tu macam tu. Betul tepat sekali. Dan dekat jawapan belakang tu dia tulis juga kita punya major axis. So this is your major axis. Make sure kena dekat focus tu dan this is your minor axis. Okay. Betul. 35, 36, 3 -4. 61. Dia tak cari. Okay. 01. Okay. So boleh faham ke H5 itu dengan yang lain yang dengar recording ni macam mana kita nak lukis ellipse kalau dia bukan dekat center? Boleh buat? Boleh. Boleh Terima madam. kasih yang memberi sokongan kepada saya. Okay, so dekat dalam example dalam lecture note tu ada soalan yang dia suruh buat lukis ellipse tu. Lukis ellipse tapi dia bukan dekat center. Ni muka surat 16 dengan muka surat B dengan C ni. Saya nak akan bagi dekat awak petang ni jugalah. Tapi awak boleh try buat. Sama juga macam soalan 1E dengan 1F ni. Sama dengan dalam lecture note. Example 2, 1 dengan 2. Page 16 of your lecture note. So yang tu awak boleh try buat. Ni saya akan bagi dia punya solution untuk awak lukis graf ellipse dengan dia punya center bukan dekat kosong-kosong. Macam tu. Okay, itu untuk 4.2 number 1. 4.2 number 3 dah try buat ke belum? Belum madam. Okay, kalau belum nanti try buat dulu nombor 3 sebab kalau awak faham konsep ellipse tu kat mana center dia patut berada, kat mana fokus dia patut berada, kat mana vertex dia patut berada, awak sebenarnya boleh buatlah soalan nombor 3 tu. Okay, so itu kot sahaja daripada saya untuk hari ini. Ada apa-apa masalah boleh tanya, boleh teruskan buat soalan nombor 3 dan tolong lengkapkan nota. Okay, lepas habis kelas kita hari ini, tolong lengkapkan nota dan tolong tolong siapkan soalan 4.2 question 3 sebab kita dah bincang soalan nombor 1 kan, dan tolong lengkapkan nota untuk ellipse. So nota untuk ellipse ni solution dia untuk page 16, 17 dengan 18 saya akan bagi dekat dalam Telegram channel hari ini. Okay, kalau saya lupa tolong ingatkan saya . So untuk 16, 17, 18 tolong lekatkan nota. So itu kerja awak untuk hari inilah lepas habis tutorial pertama ni. Lengkapkan, buat 4.2 question 3 dengan lengkapkan nota ellipse page 16, 7 dengan 18. So thank you everyone. Thank you H5P2. I'll see you again on Wednesday. Betul? Betul. Okay, thank you. Thank you Muhammad. Thank you everyone. Thank you, madam. Thank you, Okay. madam. Bye. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam.